Borak tadi kita ada, sekarang ni macam musim hujan lah. Hujan tapi on off, bukannya berpanjangan. Subhanallah. Hujan kan bawa rahmat. Masya Allah, hujan bawa rahmat kan? Kejap lagi tu hujan ni. Ya. Hujan air mata ya. Masya Allah. Tentang bidadari yang terluka. Masya Allah. Bidadari yang terluka. Teruskan Ustazah. Boleh. Kita teruskan. Masya Allah. Jemput untuk kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, iaitu bidadari yang terluka. Subhanallah. Baik, Ustazah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuju baginda hingga ke hari kiamat. Dan topik kita yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah bidadari yang Luka. Ustazah, Ya. semua tahu Ustazah, sebentar lagi Ana akan mainkan satu klip ni Ustazah, yang di mana jawapannya sepenuhnya Ustazah telah beritahu kita semua. Dan tapi sebelum tu Ustazah, kita semua tahu ya, sedia maklum, adalah makhluk penciptaan Allah yang sangat mulia, hingga kan Al-Quran telah keluarkan satu surah iaitu An-Nisa yang menerangkan kesemuanya tentang wanita. Okay, dan seperti mana di surah di hadis Al-Bukhari ada bermaksud sesungguhnya wanita diciptakan daripada tulang rusuk lelaki, dan sungguh bahagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Apabila engkau ingin meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Subhanallah. Jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang, tetapi padanya ada kebengkokannya, di mana kita sebagai wanita ni Ustazah, kita ada emosi, kita perlukan pasangan kita sebagai penyejuk jiwa dan of course kita ingin bahagia. Baik Ustazah, soalan Ana ni Ustazah. Ya. Bagaimana seandainya kesetiaan, kasih sayang dan diharapkan jika kita dalam rumah tangga cinta berubah Ustazah? Allahu Akbar. Di mana kata-kata yang tidak seharusnya dilafazkan didengar kepada kita sebagai seorang isteri di luar sana terutama ya. Bagaimana Ustazah? Apa salahnya Ustazah? Tapi sebelum itu Ustazah, apa kata kalau kita saksikan video ni, klip ni yang Ustazah pernah beritahu kita semua. Okey, silakan jom kita tengok. Masya Allah. Ni kita tengok. Jangan nak suruh ni supaya Instagram boleh tengok juga. Ini mundur sikit. Okey. Allah ya jami', Allah yang maha mengumpulkan, Allah maha menemukan, Allah temukan kita pada saat ini. Nak sebut hakikat pertemuan dan hakikat Allah kumpulkan kita, semua ini dirancang dengan teliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya barik, yang maha mengaturkan semuanya. Allah tidak pernah silap dalam mengaturkan pertemuan kita dengan sesiapa. Buat video macam ni. Walaupun kita cakap, kalau boleh aku tak jumpa dia, aku tak pernah berkawan dengan dia, kenapalah aku kenal dia, kenapalah aku pernah jatuh cinta pada dia, kenapalah. Manusia yang pernah Allah jumpakan kita, dia adalah salah satu perancangan Allah untuk bentuk kita pada saat ini. Dan kebanyakannya yang menyedihkan kita itulah yang banyak membentuk diri kita hari ini. Percaya atau tidak? Baik, itu dia tadi binti yang saya petik daripada drama Ustazah. Jadi Ustazah, saya serahkan pada Ustazah untuk berikan penerangannya Ustazah. Subhanallah, Masya Allah. Okey, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang mentadbir diri kita, Tuhan yang mentadbir
mentadbir takdir hidup kita. Setiap pertemuan dan perpisahan Allah yang aturkan. Setiap kita rasa bahagia dan derita, Allah juga yang kurniakan. Setiap apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan, semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam apa jua keadaan, kita cuba menjadi hamba-Nya yang sentiasa mengenal Allah di sebalik semuanya. Sebab kita harus menghayati kalimah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan kekuatan hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah rencana untuk kita pasti berlaku dengan apa jua cara. Dan apa yang kita nak elakkan dengan apa jua cara pasti tetap akan berlaku apabila Allah berkehendakkan perkara itu berlaku. Dan apa pun yang kita usahakan, Masya Allah, apa yang kita cuba apa yang kita cuba nak, kalau Allah tak izinkan takkan berlaku. Dan apa yang kita cuba tak nak, kalau Allah izinkan tetap akan berlaku. Itu adalah hakikat akidah dan keimanan kita, beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Segala selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, terhadap juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, laqad ja'akum, sesungguhnya telah dijadikan daripada kalangan kamu, rasulun min anfusikum, seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, yang mana ia adalah manusia biasa yang mempunyai rasa seperti kamu bila sedih, bila gembira, rasa sakit seperti mana yang kamu rasa, tak ada beza, kulitnya sama kan, kepalanya sama, semuanya sama, exactly sama daripada diri kamu. Azizun alaihi ma anittum, terasa amat berat kepadanya tentang apa yang menimpa kamu. Sangat memahami apa yang kamu rasakan. Sangat dirasai beratnya tu. Berat kita Rasulullah dah faham sebab Rasulullah dah lalui semuanya. Rasulullah dah lalui erti kehilangan. Daripada kecil, kehilangan ibu ayah, atuk. Rasulullah telah melalui erti kehilangan seorang isteri yang sangat dia cinta. Rasul juga melalui kehilangan anak-anak yang Rasul sayang. Rasul juga melalui kehilangan sahabat-sahabat, kawan-kawan. Rasul melalui apa yang kita lalui dalam erti kata dihina, dicaci, dimaki, difitnah, dikhianati. Subhanallah. Sebab itu apa yang kita lalui Rasulullah SAW amat memahami. Harisun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum. Kalau Ustazah baca tu kan tolong bagi, sebab kadang-kadang bila Ustazah ulang tu kan. Allahu Akbar. Aziz maksudnya terasa berat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang mukmin Rasulullah sangat berlemah lembut. Masya Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Masya Allah. Pihak penganjur kita iaitu AS Entertainment. AS Entertainment. Terima kasih juga kepada Ustazah sudi bersama dengan kita. Subhanallah. Betul saya sebutkan AS. AS Entertainment. AS, okay. AS Entertainment. Dan mereka ini sebenarnya daripada Singapura. Dan bersama dengan kita iaitu Puan Dina Manto. Puan Dina Manto merupakan salah seorang artis Singapura. Nanti kita Google ya. Masya Allah. Puan Dina Manto, artis Singapura dan seorang usahawan. Dan memang program ini, Masya Allah, diberi tajuk Bidadari yang Terluka, Masya Allah.
dan Puan Dina Manto juga seorang usahawan perniagaan dalam Islam, Business in Islam. Masya Allah. Dan kita host by DJ Ana. Masya Allah. Kita ada DJ Ana bersama kita daripada S Entertainment. Host by DJ Ana. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Entertainment yang banyak membantukan menjayakan majlis. Seterusnya para penonton daripada Malaysia dan Singapura yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Masya Allah. Jadi sekarang ni kita ada tempoh lebih kurang dalam 1 jam saja. Tengok masa sangat cepat berlalu, lebih kurang dalam 45 minit. Terlebih masa sikit mungkin itu normal lah dengan Ustazah. Masya Allah. Sebab kadang tu kan banyak benda pula nak share. Boleh kalau kita nak boleh satu malam ke Ustazah? Boleh. Tapi saya tidur dululah. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Malam ni istimewa sebab host kita ataupun penganjur kita ada daripada Singapura. Jadi Malaysia, Singapura, kita sama-sama rumpun yang sama, Melayu Islam. Kan, apa pun bangsa, tetapi atas nama Islam kita bersatu hati, Masya Allah. Dan saya tadi tu bila tengok Dina Manto dengan, maaflah kalau saya sebut salah, Dina Manto ke? Boleh panggil saya Diana je Ustazah. Oh, Diana. Okey. Saya tengok Diana mula-mula starting tu dah menangis. Kan, saya pun dah rasa macam, sebab tiba-tiba rasa macam tune nak mula tu kan, nada suara rendah. Tapi kita kena raikan juga para penonton yang hadir sama pada malam ini. Dan DJ Ana pun dengan lemah lembutnya tiba-tiba sayu. Sebab tadi masa dengar dia borak sebelum saya masuk tu kan, masing-masing macam berkongsi, melepaskan rindu dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, ini tajuk yang sangat luar biasa saya terima, iaitu bidadari yang terluka. Masya Allah. Jadi boleh ya saya mulakan dulu dengan mukadimah berkenaan dengan definisi bidadari. Boleh ya? Boleh. Masya Allah. Sebab tajuknya bidadari yang terluka. Dan saya juga nak mengucapkan juta terima kasih kepada sahabat yang hadir di IG, lebih kurang dalam 400 lebih. Biasanya akan naik. Kadang di IG ni dia akan naik 1000 lebih juga. Tapi ni kan baru lepas isyak apa semua. Tajuk kita malam ini adalah bidadari terluka. Kemudian kita pun cross page dengan page Ustazah Asma. Jadi Alhamdulillah, panggil, kita share dan ajak seramai mungkin bidadari untuk masuk sama. Jadi saya nak mula dengan definisi bidadari yang terluka. Okey, definisi bidadari di dalam Al-Quran, bidadari dirujuk sebagai hur ataupun hurul ain, hurul ain. Dari segi bahasa perkataan hurul ain, kan kita biasa dengar ada orang nama hurun ain. Hur ain. Dalam Al-Quran memang disebutkan tentang bidadari ni. Mana ayat Al-Quran berkenaan dengan bidadari ni? Okey. Dalil-dalil berkataan bidadari antaranya disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 72. Boleh buat catatan, tuliskan nota tuan-puan sekalian. Tolong tengok tadi ada komen di IG kata dia dah PM, dia dah DM untuk order buku, untuk order telekong, tak ada orang balas. Tolong cek balik ya komen-komen. Sama juga di FB. Okey, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, dalil-dalil berkaitan bidadari. Pertama surah Ar-Rahman ayat 72. Boleh cari ya surah Ar-Rahman ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terpelihara di tempat tinggalnya masing-masing. Masya-Allah. Terpelihara. Ciri-ciri bidadari adalah dia adalah wanita yang terpelihara. Jadi siapa yang nak jadi bidadari syurga, dia perlu belajar memelihara dirinya. Mesti jadikan dia wanita terpelihara sejak di dunia lagi. Seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22 tentang bidadari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurun ain. Subhanallah. Orang-orang yang beriman itu mendapat kurnia dan nikmat saat di syurga. Dan sekeliling mereka ada bidadari-bidadari yang cantik, jelita, bermata indah. Masya Allah. Firman Allah ni menyebutkan tentang ciri-ciri bidadari yang kedua. Dia cantik, jelita dan bermata indah, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Kita pula kalau nak jadi bidadari syurga, kena jaga pandangan mata kita.
supaya tidak melihat perkara yang diharamkan, perkara yang Allah tidak suka. Bukan sekadar melihat maksiat, bukan sekadar melihat benda-benda yang kotor, tetapi jagalah pandangan mata kita daripada melihat dan mencari aib manusia, melihat dan mencari kesilapan manusia. Sebab itu, apabila berlaku sesuatu, sebelum kita meletakkan kesalahan, kesilapan, punca kepada orang lain, kita perlu lihat juga ke dalam diri kita. Mungkin apa yang Allah takdirkan kita saat ini, lalu kita terluka. Asbab dosa-dosa kita yang lalu, ketika kita berumur di sekolah menengah dulu, banyak dosa kita buat masa di sekolah menengah. Kadang kita mengumpat guru, kadang kita mengumpat kawan-kawan, kadang-kadang kita menghina dan merendahkan orang lain. Masuk universiti, masa muda dulu kita banyak dedah aurat, masa muda dulu banyak kita tinggalkan solat, contohnya. Lalu Allah uji pada hari ini untuk membersihkan kita, tuan-puan sekalian. Walaupun mungkin ujian itu kita lihat tidak sepatutnya. Contohnya begini. Seorang wanita yang sangat taat kepada suami, sangat jaga suami, cuba jadi isteri yang terbaik, subhanallah. Lalu Allah uji dalam perkahwinan, suaminya khianat. Kan? Suaminya khianat sekian-sekian, suaminya menipu, suaminya tak setia. Contoh saja saya berikan. Lalu mungkin dalam keadaan tersebut kita kata, kenapa? Kenapa awak buat begini pada saya? Kenapa awak sanggup melakukan hal ini? Adakah saya bukan isteri yang baik? Adakah saya banyak menyakiti hak awak? Cuba sebut apa kekurangan saya, subhanallah. Mungkin kita tengok kita tidak ada, bahkan mungkin suami pun sebut awak tak ada kekurangan apa-apa. Cuma hati saya beralih arah. Pahit nak terima ayat tu, tuan-puan sekalian. Masya Allah, pahit. Mungkin kita kata, kenapa saya, kenapa awak begini? Mungkin dari sudut sebagai seorang isteri kepada suami kita tidak ada kekurangan. Tetapi mungkin sebagai hamba Allah kita banyak dosa. Allahu Akbar. Mungkin jika kita diuji oleh Allah melalui cara yang lain, kita tak akan sampai tahap terduduk dan menangis. Kan bila kita diuji, mungkin kita kalau diuji dengan duit kita cekal. Mungkin diujinya caci maki kita cekal. Mungkin hati kita tu kental. Maksudnya tidak akan terusik. Kita tak akan mungkin terduduk, menangis, bangun tahajud, meminta merayu dengan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sekiranya kita tidak betul-betul terluka. Tetapi apabila kita bidadari wanita yang benar-benar terluka, mungkin saat itulah benar-benar hati kita ini meletakkan harapan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, sebenarnya Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tepat dalam mengaturkan sesuatu. Allah tidak melakukan sedikit pun kesilapan, tuan-puan sekalian. Tidak ada sedikit pun kesilapan Allah dalam ketentuannya. Sekiranya kita melakukan kebaikan pada hari ini kepada seseorang, mungkin kita tidak akan dibalas kebaikan kita lakukan daripada orang tersebut. Kita buat kebaikan kepada dia, dia tak balas kebaikan tu kepada kita. Tetapi jika kita redha dengan ujian tersebut, kita buat baik pada dia, bahkan dia kadang balas kejahatan, bahkan kadang dia tak berterima kasih, dia tidak nampak kebaikan kita, lalu kita memilih untuk redha. Ya Allah, aku redha ya Allah. Rupanya Allah nak pelihara kebaikan kita buat itu, sehingga kita sebut aku buat kerana-Mu ya Allah. Sebab kadang-kadang tuan-puan sekalian, apabila kita sentiasa dihargai dalam kebaikan yang kita buat, sampai kita dah melakukan kebaikan kerana manusia, bukan kerana Allah. Tetapi apabila Allah uji kita terluka dengan orang kita buat baik, tidak balas kebaikan kepada kita, saat itu mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata, ya Allah, aku redha ya Allah. Aku redha dengan ujian ni. Dan segala kebaikan yang aku lakukan ya Allah adalah untuk-Mu. Semata-mata nak mendapatkan redha-Mu, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Allahu Akbar, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dan bila saat kita redha, insya-Allah ada manusia yang lain yang akan berbuat kepada kita.
Jadi kita harus fikir, bukan semestinya orang yang kita buat baik tu akan balas kebaikan. Tetapi tatkala kita redha, Allah berikan manusia lain yang akan membuat kebaikan kepada kita yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Dan janganlah kita fikir apabila seseorang melakukan keburukan kepada kita, tuan-puan sekalian, sebab kita melakukan keburukan kepada dia, lalu kita tanya, saya ada menyakiti hati awak ke? Kenapa awak sakitkan hati saya macam ni? Saya ada buat sesuatu yang buruk ke? Kenapa awak buat buruk? Saya ada khianat awak ke? Kenapa awak khianat saya? Perkara ini kita perlu faham, tuan-puan sekalian. Mungkin apa yang berlaku kepada diri kita hari ini bukan asbab orang yang buat keburukan tu pada kita, tetapi mungkin pada waktu yang lampau dahulu, ketika kita remaja dulu, masa ketika muda dulu, kita pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Hari ini Allah uji bukan orang itu buat keburukan itu pada kita, tetapi orang yang paling kita dekat, orang yang paling dekat dengan kita. Ustazah rasa macam tengok kiri kanan, rapat sikit boleh tak? Lepas tu yang ni kenapa gelap? Tetapi mungkin pada waktu yang lampau dahulu, ketika kita remaja dulu, masa ketika muda. Subhanallah. Okey, saya nak sambung lagi berkenaan dengan bidadari. Nanti kita akan jawab sebab kita ni ada soal jawab. Kan sebenarnya ada interaksi. Boleh ya saya sambung pasal bidadari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22, wahurun ain, iaitu bidadari ni sifat dia cantik jelita dan bermata indah. Saya suka ingin memujuk para wanita sekalian, yang mana setiap kali dia melihat wajahnya di cermin, dia merasakan kekurangan. Ya Allah, kenapalah wajah aku macam ni? Kenapa tak cantik macam orang tu? Kenapalah kulit aku kusam gelap? Kenapa tak macam tu? Kenapalah mata aku macam ni, tak mata macam sekian-sekian? Kenapalah mulutku, kenapalah hidung aku kembang macam ni, ya Allah? Dia bila melihat cermin, dia rasa tak puas hati dengan ciptaan Allah terhadap dirinya. Wahai para wanita sekalian, kita akan mati dan kita akan tinggal tulang belulang, dan tulang belulang pun akan hancur. Apa yang Allah kurniakan kepada kita sangat sekejap di dunia, tidak ada nilai waktu dengan akhirat. Dan ramai mana wanita yang dikurniakan Allah keindahan, kecantikan di dunia, lalu dia lupa, dia alpa, dia lara, dia kalah dengan ujian pujian. Dia ujub, dia kagum dengan diri dia. Dia riak, dia berbangga dengan dirinya. Dia takabur, dia sombong dengan kecantikan yang Allah berikan kepadanya. Lalu na'udzubillah, dia tidak mampu menjadi bidadari di syurga. Tapi kita mungkin kan, lalu kita redha, ya Allah, aku redha ya Allah, inilah ciptaanmu terhadapku di dunia ya Allah. Jadikanlah aku bidadari di syurgamu. Kita pun redha dengan Allah. Sebab apa yang Allah buat untuk kita itu yang terbaik. Allah tidak pernah ingin menzalimi kita. Allah tahu kita mungkin tidak mampu menampung ujian, kan, wajah yang indah, tubuh badan yang indah, kan, kita tak mampu nak menampung ujian tersebut. Masya Allah. Lalu Allah tahu kita lebih mampu menampung ujian apa? Sabar, redha, bersangka baik dengan Allah. Jaga pandangan mata kita, tuan-puan sekalian, daripada melihat aib manusia, mencari salah manusia. Jaga pandangan mata kita daripada melihat yang haram. Allah akan jadikan mata kita umpama bidadari yang disebut dalam surah Al-Waqiah ayat 22 ini, iaitu bidadari yang cantik jelita bermata indah. Saya tengok tadi ada komen yang sebut, Ustazah, saya baca surah Al-Waqiah pada setiap malam. Saya juga sedang mencuba beramal surah Al-Waqiah setiap malam. Oh, sebelum ni Ustazah tak baca ke? Saya belajar untuk istiqamah setiap malam lepas saya jumpa seorang wanita, seorang wanita yang solehah, bagaimana dia berkongsi, Ustazah, anak-anak saya semua alhamdulillah soleh, anak semua jadi doktor. Bukan saya kata ukuran doktor tu ukuran kejayaan, tetapi bila dengar tu maksudnya dia berjaya, seorang ibu yang berjaya. Anaknya baik, soleh-solehah. Saya tanya apa rahsia? Kan dia wanita yang biasa saja. Dia kata, Ustazah, setiap malam saya tak tinggalkan baca surah Al-Waqiah. Jadi contoh sebelum tadi lepas maghrib, saya pun baca dengan anak-anak pun kita ajak baca sama. Al-Mulk, lepas tu baca Al-Waqiah. Nabi SAW bersabda tentang Al-Waqiah, Masya Allah. Tentang Al-Waqiah, Nabi bersabda, Subhanallah, saya minta izin minum air kejap. Saya sebenarnya kurang bermaya, kurang sehat sikit. Jadi mohon maaf, minta izin jap minum air ni. Bismillah. Mudah-mudahan Ustazah kasih
Ya, bertenaga semula insya-Allah. Dia ada sakit macam salah urat belikat, ia melibatkan sebelah badan. Macam tu. Saya tak nak gerak sangat. Okey, sometimes dia jadi macam tu. Okey, subhanallah. Sebelum saya sebut tentang surah Al-Waqiah tadi tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, Dik ada tak? Bila saya sebut tu kan cari je. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud, "Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah. Musibah ni umum dan juga kefakiran selama-lamanya. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kemudian, masya-Allah, dari sabda Nabi SAW lagi, suratul Waqiah suratul Ghani faqra'uha wa'allimuha auladakum. Surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan. Maka bacalah ia dan ajarilah ia kepada anak-anak kamu. Subhanallah. Kemudian ada lagi kisah-kisah sahabat Nabi yang beramal dengan surah Al-Waqiah. Masya Allah. Yang mana sama juga ni dan juga amalan-amalan salafus soleh. Okey, yang ni saya baca daripada Mufti Wilayah Persekutuan Al-Kafi 1517. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita cuba buat. Setiap malam selepas maghrib baca Al-Mulk, baca surah Al-Waqiah. Nak tambah surah Sajadah, afdal sangat, itu amalan sunnah Nabi SAW. Tapi kepada siapa yang sedang duka cita dengan apa jua masalah, sama ada masalah datang daripada pasangan, daripada anak, daripada harta, Allah uji melalui harta, mungkin Allah uji kita punya kesihatan, mungkin Allah uji daripada adik-beradik, apapun ujian di pejabat dan sebagainya. Kadang-kadang ujian bukan untuk kita selesaikan, tetapi Allah beri kita ujian adalah untuk kembali rapat dengan pemberi ujian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Buat dulu kan, daripada kita ni duduk cari, Ustazah macam mana nak selesai, Ustazah gini, jumpa orang itu, jumpa tip, buat tu tip, macam-macam tip tak jadi juga. Berhenti sekejap, buat beberapa amalan yang mana daripada hadis Nabi, yang Nabi pesan kepada kita. Contohnya kan, zikir Fatimah, baca sebelum tidur yang Nabi sebut, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Buat beberapa amalan ni tuan-puan sekalian, kita tengok keberkesanannya. Kadang seawal 1 minggu kita dah dapat kesannya. Seawal 1 minggu kita dah rasai perubahan dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah tu tak selesai. Kan? Contohnya, seorang isteri ada masalah dengan suami. Suami macam tiba-tiba saja berubah. Tak nak tegur, tak nak apa. Ini banyak sangat kisah tuan-puan sekalian. Saya cerita satu kisah seorang wanita, Masya Allah. Dia cerita panjang lebar pada saya. Dia kata, Ustazah, kami 15 tahun, 5 orang anak, bahagia sangat. Bahagia, subhanallah, tak ada masalah. Kami pasangan bahagia, kalau konflik pun gaduh sikit-sikit je. Dia pun sebutkan pada bulan berapa, ataupun dia tulis tarikh. Suami dia sakit demam panas. Suami dia sakit on off lebih kurang dalam 2 minggu. Dalam tempoh sakit tu dia lah yang jaga sekian-sekian, dia rawat suami dia. Pergi hospital pun, hospital kata tak ada denggi, tak adalah apa, cuma demam. Tapi berlarutan hampir 2 minggu. Selepas suami dia sembuh, suami dia berubah totally berubah. Yang mana suami tak nak pandang langsung muka isteri, sangat bencikan isteri. Dalam tempoh tersebut, suami duduk terus bilik asing, tak nak jumpa, tak nak dengar suara. Bahkan ketika itu isteri ni duduk depan pintu. Bang, kenapa awak macam ni bang? Kenapa awak tiba-tiba? Suami cakap dalam pintu saja. Dan suami tak akan keluar daripada bilik selagi mana isteri tu tak masuk bilik. Jadi isteri ni akan cakap, bang, saya dah masak tu, nasi dah letak tu, abang awak keluar makan ya bang. Lepas tu suami ni kata, awak masuk bilik dulu. Isteri masuk bilik, barulah suami ni keluar makan. Sampai tahap tu. Dan kalau isteri ni dia keluar masa suami makan, suami akan cepat-cepat masuk bilik. Tak nak dengar suara, macam benci, jijik sangat. Sampailah dalam beberapa ketika suami pack semua barang dia, beg, keluar daripada rumah dan tak kembali lagi selepas itu, tinggalkan dia dan anak-anak secara mengejut. Anak-anak trauma, dia juga trauma. Dia kata, macam mana? Saya tak tahu Ustazah kenapa suami saya berubah begitu saja.
Dan masa dia cerita kepada saya, dia kata, Ustazah, peristiwa ni berlaku setahun yang lepas. Sampai hari ini saya masih menangis, saya terduduk. Sebab saya rasa ia berlaku sangat mengejut. Tak ada signal apa-apa, cuma dia sakit. Kemudian dia berubah terus. Sampailah hari ini Ustazah, saya tak boleh hubungi. Dia tak akan balas. Dia block saya, FB, page, IG semua block. Nombor telefon tak boleh dihubungi. Yang saya terima Ustazah adalah surat yang saya bertemu di mahkamah dan dilafazkan cerai. Kan di mahkamah dalam keadaan suami pun menangis, dia pun menangis. Dan itulah saat terakhir saya jumpa. Anak-anak trauma yang selama ni dalam rumah tangga yang bahagia. Tiba-tiba tak jumpa ayah. Dan tak tahu khabar berita. Allahu Akbar. Dan dia kata, ya, saya pergi jumpa perawat-perawat, kata suami kena sihir dan sebagainya. Wallahualam bagaimana keadaan. Tetapi yang wanita ni cerita pada saya sampai hari ini Ustazah, cinta, sayang, rindu saya tak pernah padam pada suami. Dan saya tiasa mengharap dan berdoa supaya satu hari suami akan pulang dan saya akan terima. Sebab dia kata suami dia orang yang baik Ustazah. Baik, tak pernah pukul, tak pernah, dan kami sebenarnya bahagia. Anak-anak pun sama dan kami anggap ayahnya sedang sakit. Allahu Akbar. Ini kita anggap soalannya ujian yang datang dalam situasi yang betul-betul ujian yang tak disangka. Sakit teramat. Sama juga dengan orang yang diuji dengan perubahan sikap bukan kerana sakit tapi kerana dirinya, kerana hawa nafsunya. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dalam situasi ni, kadang-kadang tuan-puan sekalian, bila kita beramal dengan amalan yang Rasulullah tinggalkan, contohnya kan Nabi kata, bila Nabi tengok ada seorang sahabat Nabi yang sedang berduka cita, duduk dalam masjid, lalu Rasulullah bertanya, saya tak ingat nama sahabat Nabi ni. Apakah yang kamu lakukan di luar waktu solat ni? Ini hadis sahih. Nabi tanya, apakah yang kamu lakukan di luar waktu solat di masjid ni? Nabi tanya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku sedang bersedih hati, sedang berduka cita ya Rasulullah. Aku sedang berduka cita dan aku juga menanggung beban hutang yang banyak. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya, maukah kamu aku ajarkan satu doa yang mana apabila kamu melakukannya, maka kamu akan dihilangkan oleh Allah akan duka cita dan kamu akan Allah akan menyelesaikan hutangmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Lalu sahabat ni menjawab, ya Rasulullah, ya. Lalu Rasulullah pun mengajarkan satu doa. Tuan-puan boleh cari doa ini di mana dalam Al-Maqsurat ada. Kita baca sama-sama tuan-puan sekalian doa ni. Boleh letakkan kat Ustazah doa ni ya kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan, doa dalam Maqsurat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah daripada rasa sedih dan rasa duka cita. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah, jauhilah kami ya Allah daripada rasa lemah dan juga rasa malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada penakut, pengecut dan daripada bakhil. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada kezaliman manusia, pengkhianatan manusia, dengki manusia, kejahatan manusia. Wa qahri rijal ya Allah daripada bebanan hutang. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sungguh cuba amalkan. Setiap kali lepas solat ataupun sujud, kalau siapa yang sedang sedih duka cita, sedang dibebani hutang, sedang dalam keadaan rasa lemah, semangat lemah, tak tahu nak buat apa, down sangat. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Cerita lagi, tapi saya nak cerita sebidadari terluka ni kan, wanita-wanita yang terluka ni. Pagi tadi saya dapat satu mesej daripada seorang wanita dan saya pernah berhubung dah dengan dia sebelum ni. Dia seorang ibu kepada 10 orang anak, kemudian baru lahirkan anak yang ke-11. Dan dia sedang dirawat dalam hospital sebab apa? Anak dia bermasalah. Kemudian anak kecil yang nombor 10 setahun lebih, dia sangat susah, sangat miskin. Ya, kita bantu dia dan sebagainya.
Anak nombor 2 ke nombor 3 tekanan mental, duduk di ward, sakit jiwa. Lepas tu ada lagi anak-anak yang sakit dan sebagainya. Kemudian dicerita, Ustazah dalam keadaan saya sakit macam ni, Ustazah baru melahirkan anak yang ke-11. Kemudian waktu yang sama anak yang kecil sakit, buang air besar berdarah. Dan masa sama ada anak gini, anak kecil-kecil tak ada orang jaga. Suami saya, Ustazah, buat perangai. Suami saya tak fikir tentang diri saya. Saya down sangat, dia sebut. Saya down sangat. Saya tak harapkan daripada Ustazah keuangan, tapi saya harapkan kata-kata daripada Ustazah. Saya rasa saya dah tak ada daya. Saya duduk kat hospital dengan bayi baru lahir bermasalah, masalah paru-paru macam tu dengan sekian-sekian. Dan waktu yang sama inilah suami saya, Ustazah, melakukan perbuatan sekian-sekian. Saya kata, ya Allah, saya dah tak kuat. Dia kata, Ustazah, tak kuat. Ujian Allah bertimpa-timpa. Dan saya tahu dia memang seorang wanita yang diuji dengan kehidupan yang miskin, susah, tetapi wanita yang sangat sabar. Allahu Akbar. Sebenarnya saya ada follow dia di FB. Saya tengok kehidupan dia, buat kuih, jual. Tengok anak dia kecil-kecil, nekat. Memang selalu nampak dia dengan anak-anak. Tak nampak suami dia. Rupanya dia bukan sekadar diuji dengan anak yang ramai dan fakir miskin. Diuji pula dengan suami, tuan-puan sekalian. Diuji pula dengan anak yang, saya tanya, dia kata, Ustazah, anak saya yang nombor 3 ke nombor 4. Saya kata, kenapa anak dia ward sakit jiwa? Sebab saya tengok dia ada update di FB, dia duduk di luar bilik ward. Kan anak dia ditahan sebab cubaan bunuh diri. Anak dia tekanan mental. Dia kata, Ustazah, anak saya tu pelajar bijak. Dia dapat selalu pelajar cemerlang. Kemudian dia dapat selalulah nombor 1 dan sebagainya. Memang pelajar bijak. Lepas tu anak saya ni, dia kata, Ustazah, dia mula tertekan sebab dia tekanan bila duduk di rumah sepanjang PKP. Dia kena jaga adik-adik yang kecil dan dia tak boleh fokus ke belajar sebab dia target sangat untuk SPM. Dan takdir Allah, dia uji tu, dia tak dapat ambil SPM. Dia didahan di ward gila, di ward mental. Sebab apa? Tekanan hidup susah, dia kata, Ustazah. Tekanan kena jaga adik-adik yang kecil. Tekanan kena bantu saya berniaga kuih. Dan saya nampak anak saya ni sebab dia ada cita-cita yang besar. Dia budak bijak dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, kalau kita rasa ujian kita berat, masih ramai lagi ujian orang lain. Bukan 1, bukan 2. Lebih daripada 10 ujian dalam waktu yang sama. Ujian sakit datang bersama ujian, package dengan ujian daripada suami, package dengan ujian anak, package dengan ujian miskin, package lagi dengan ujian sekian-sekian. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang ditimpa Allah ujian, tapi dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita ada duit, dalam keadaan kita ada kawan-kawan, dalam keadaan kita ini hidup senang. Subhanallah. Kalaulah kita masih lagi berkira-kira dengan Allah tatkala kita diuji, kita bimbang, kita tak mampu menampung ujian kemarahan Allah di padang mahsyar kelak, tuan-puan sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kan, saya nak tangguhkan, maksudnya mungkin ada soalan selepas ni, saya pun tadi tu kan, ini mukadimah dah panjang sangat. 3 amalan, tuan-puan sekalian, setiap kali sama ada ketika sujud ataupun lepas solat, baca doa tadi tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Boleh baca setiap kali sujud dalam solat, bukan sujud akhir saja. Kalau solat Zuhur ada 8 kali sujud, maka setiap kali sujud boleh baca doa ni. Ini daripada hadis Nabi. Jadi boleh baca ketika sujud walaupun lafaz. Sebab kita sangat mengharapkan 8 perkara dalam doa tu tadi, semua yang kita perlukan. Yang pertama, kita mohon Allah pelihara dan lindungi kita daripada duka cita dan sedih yang tak mampu kita tangguh. Yang kedua, daripada rasa lemah, lemah semangat, lemah jiwa, kan, lemah, dan juga daripada malas. Kemudian itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, keenam, kita mohon daripada sifat pengecut dan sifat kedekut. Sama. Dan yang ketujuh dan ke-8, kita mohon perlindungan daripada bebanan hutan dan juga kezaliman manusia. 8 perkara ni kita sangat perlukan sepanjang hidup kita. Kita baca setiap kali kita sujud dalam solat. Dan nak baca selepas solat pun boleh. Ustazah, saya takut salah kan. Sekian, baca lepas solat, tengok kertas pun boleh, tuan-puan sekalian. Baca. Jangan tinggalkan. Itu waktu mustajab, iaitu ketika sujud, dan selepas solat pun waktu mustajab. Kemudian sebelum tidur, jangan lupa baca zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali.
Kalau tuan-puan buat betul-betul sebelum tidur, sebab ini hadis yang sahih. Bila Fatimah datang mengadu lelah, letih, lemah, Rasulullah pun ketika itu Sayyidah Fatimah meminta seorang pembantu. Berikanlah aku seorang pembantu. Berilah ya Rasulullah wahai andaku kepadaku seorang pembantu. Kan? Sebab masa tu Rasulullah baik pada perang, ada balik tawanan perang di kalangan wanita. Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai anakku, maukah aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Lalu Nabi pun bersabda, sebelum kamu tidur wahai Fatimah, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa kali? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi cukuplah 100 kali. Baca sebelum kita tidur sambil baring pun boleh. Ustazah kena tutup aurat ambil wuduk ke? Tak payah. Kalau buat macam tu lagi baik. Tapi kalau tak dapat buat macam tu sambil dah baring, dah selimut, walaupun mungkin habis selimut tutup sikit, lepas tu zikir. Kita jangan tanya, apa maksud lebih baik daripada pembantu? Maksudnya Allah akan berikan kita pertolongannya. Kan, apapun masalah, apapun kesulitan kita, Allah akan berikan pertolongannya. Masya Allah. Mungkinlah urusan kita rumah tangga lebih lancar lepas tu. Anak-anak yang sebelum ni susah nak menolong, tiba-tiba Allah ubah anak tu, dia pula tanya, Umi nak tolong apa? Kan, kita tak tahu barakah. Tiba-tiba suami yang selama ni pemalas, tiba-tiba jadi rajin lepas kita beramal seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kan, subhanallah. Allah pemudahkan urusan kita. Tapi kena yakin, bila Nabi kata ia lebih baik daripada pembantu. Bukan maksudnya kita pun berhentikanlah maid kita tu. Masya Allah. Sebab urusan kita bukan urusan rumah tangga saja. Ada banyak lagi urusan-urusan yang lain. Lepas tu setiap malam, jangan kita lupa untuk membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Fadilat baca surah Al-Waqi'ah tuan-puan sekalian sangat besar. Anak jadi soleh-solehah, kita pun jadi ibu misali, kita pun lebih tenang, tak marah-marah, kita pun jadi isteri solehah, insya-Allah Allah menyelesaikan masalah kita dan kita tidak akan ditimpa kemiskinan, keturunan kita pun tak timpa kemiskinan, kesusahan. Anak-anak kita pun kita minta beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Itu juga cara didikan para sahabat Nabi. Contohnya Ibnu Mas'ud. Masa tu Ibnu Mas'ud anak meninggal dunia, Saidina Osman pun datang ziarah. Wahai Ibnu Mas'ud, adakah kamu meninggalkan sesuatu harta kepada anak-anak kamu? Lalu Ibnu Mas'ud kata, aku tidak risaukan hal itu kerana aku telah mendidik anak-anakku membaca Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah pada setiap malam tidak akan ditimpa musibah kefakiran, iaitu kemiskinan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kembali kepada host. Masya-Allah. Amalkan apa yang Ustazah dah pesan tadi ya Ustazah, insya-Allah sama-sama beristiqamah. Lebih lagi dengan bulan Ramadan yang bakal mengetuk pintu kita semua ni insya-Allah. Baik Ustazah, masya-Allah subhanallah. Saya nak alih kepada Diana Manto. Tapi sebelum tu Ustazah, kita saksikan dahulu apa yang Diana mencari selama ini adalah syurga. Masya-Allah. Kita saksikan klip ini beserta dengan Diana akan ceritakan kepada Ustazah. Silakan. Subhanallah, silakan. Okey, Biar sahabat-sahabat di IG boleh tengok juga. Pusing-pusing. Okey, jom. Kita tengok apa yang Diana cari. Okey, silakan. Ada? Tengok apa yang dia dah cari dan kita dengar dahulu. Tapi sebelum kita tunggu Aidil bersedia, Diana mungkin Diana boleh ceritalah sedikit. Silakan Diana. I think ada yang ramai tahu yang sebenarnya Diana ni mencari syurga. Syurga tu sebenarnya adalah seorang ibu. Diana bukan kehilangan sebenarnya. Beliau sebenarnya pergi kerja sehingga hari ini dia tak pulang. Jadi kita ni terfikirlah mana dia sebenarnya pergi ke kerja sampai ke hari ini tak pernah balik. Ada kira daripada
time itu umur Diana baru 7 tahun. Jadi terfikir jugalah apa terjadi sebagai seorang ibu, dia boleh pula tinggalkan anak-anak yang masih kecil. Waktu tu Diana berumur 7 tahun. Berapa adik-beradik Diana? 2 orang. Jadi terfikirlah inilah Subhanallah. Masya Allah. Okey. Jadi dah kira kalau pada tahun ini dah genap 35 tahun beliau menghilangkan diri. Sampai ke hari ini kita tak tahu mana beliau berada, tapi Diana adalah cari dia, tapi belum kesempatan nak pergi pasal dengannya dia ada di Australia, tapi belum sampai lagi nak pergi sekali lepas tu kena pandemik. Jadi tak dapatlah cari beliau kat sana. Cumanya macam terpinga-pinga lah kenapa sebagai seorang ibu boleh meninggalkan anak-anak yang masih kecil, yang masih memerlukan perhatian beliau, dan dia sanggup. Pasal Diana pun seorang ibu, jadi Diana bertanya pada diri sendiri, kenapa mak aku ni sanggup tinggalkan aku pada waktu kecil tu. Jadi waktu kecil tu ada kebencian tau yang ada dalam diri ni, benci sangat dengan mak sendiri kerana sanggup mak meninggalkan anak macam tu, you know. So terfikirlah kenapa waktu tu dia sanggup dan tak nak balik lagi. Sampailah hari ni Allahualam masih hidup atau tidak, itulah yang Diana masih mencari lah sebenarnya. Dan itu syurga yang beliau sedang cari, Ustazah. Dan selepas ni Diana kita teruskan apa yang terjadi selepas itu lagi akan menyentuh perasaan Ustazah. Saya yakin sangat Ustazah bersiap sedia dengan tisu ya Ustazah. Subhanallah. Kita Okey. saksikan juga gambar ni. Silakan Aidil. Dan dalam satu studi Diana silakan dengan cerita anda. Okay. Ini gambar yang tadi Ustazah. Ini adalah gambar Diana bersama arwah bapa, dan ini adalah adik Diana, anak yang pertama, anak yang kedua dan anak yang ketiga. Ini adalah pada tanggal 1 November 2018, kira sambut hari jadi bapa sama-sama dengan beliau. Selepas itu tanggal 21 November beliau meninggal dunia. Allahu Akbar. Waktu tu dia pasal dia ni mutawif, bawa orang pergi umrah. Jadi baru je berangkat, dia the last message lah, kita dah buat the last WhatsApp was 8.27 malam, masih dalam flight lagi. Baru berangkat dalam 3 jam aja. Berangkat pada jam 5.30 di Singapura, dan 8.30 adik Diana teks. Dia cakap Daddy dah tak ada. Allahu So Akbar. fikirlah apa yang dia tak ada baru je baru teks at 8.27 and then 8.30 dia cakap Daddy tak ada. So terpinga-pinga lah apa maksudnya Daddy tak ada. Jadi dia cuba call bila I was on Saudi Airlines tu. Dia call and then I rejected cakap don't call because I'm on flight. Dia cakap, dan dia cakap yang arwah dah tak ada. So it's a very split seconds lah, within 8.27 dengan 8.30 tu arwahnya meninggal. So itu yang sangat berkesan. And then dengan lagi satu ujian, balik Singapura pada tanggal 26, 27 Diana melalui proses bercerai. So itulah dugaan yang Allah bagi tu. Bagi pasal bercerai tu Diana was prepared for the divorce, because you know the process of going through divorce is about it takes months for you to prepare for the divorce, and so that was mentally prepared and everything. But the process of bapa meninggal tu, it's not there. It was never well prepared at all, that I'm going to lose my dad at a time. I believe I really need him a lot because dia yang jaga kita daripada kecil. So bila dia tak ada tu macam kira kehilangan besar sangat, sebab tak expect yang dia akan meninggalkan kita orang dengan macam itu sekejap aja.
sebab dia sihat lagi. Memang dia ada sakit jantung, tapi doktor dah cakap yang he is good. His darah was very good, everything is very good. And then memang sebelum nak berangkat tu memang dia ada tunjuk-tunjuk lah tanda-tanda yang dia macam nak tinggalkan kita orang. But like for Diana ni kira senang cakap macam I didn't manage to see him for the last time. Tak dapat peluk cium dia. Diana Bekak. Ya, ini baru sampai boleh nampak mata bengkak sangat-sangat. Masya Allah. Ni baru je habis selesaikan umrah yang pertama. Mas dalam perjalanan membuat umrah tu minta dengan Allah, ya Allah kau ketemukanlah ayah aku di sini. Aku rindukan dia. Aku nak jumpa dia yang kali terakhir. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi Allah tu tak tunjuklah, dia tak bagi agaknya kan. Memang minta setiap tawaf tu, and then setiap dia nak solat waktu tu, dia nak minta bila kat sana tu dia cakap, ya Allah kau ketemukanlah aku dengan arwah ayah aku kat sini. Aku nak sangat jumpa dia sebab tak dapat jumpa dia kan kali yang terakhir. I think itu yang sampai dia nak tak tahu apa nak buat. Seriously, dia was very I was very lost. Bila nak balik daripada Mekah tu pun, nak balik Singapore, masih lost, tak tahu how to react, you know. Tapi Dana cakap dengan diri, Dana tak boleh menangis. Sebab apa, kalau Dana nangis, anak-anak akan ikut. Ya. And then adik pun akan, terasa. Sebab because it's a sudden death kan. Because kita ni daripada kecil sampai ke besar, tak pernah berpisah. Jadi bila dia meninggal dengan secara mendadak tu, dia sedikit sebanyak tu dia affected everybody in the family lah. But like for me, I try not to cry dekat dengan diorang, depan diorang tu, pasal takut nanti diorang affected affected so much. So I try to be strong. But then in reality, Diana tidur dengan kain batik yang diorang buat cover jenazah arwah tu. Subhanallah. Rindu sangat sebab Diana tak dapat yang Ya. cium yang dia terakhir. Semualah the last time of him Diana tak dapat langsung. So I use that kain batik tu buat tidur, peluk, memanglah mungkin kita ni kadang-kadang ego sebagai anak Diana memang tak menafikan, Diana pun ego juga. Kita ni kadang-kadang sebagai anak tak nak menunjukkan yang kita ni sebenarnya sayang diorang. Cuma kadang-kadang ni kita ego sangat sampai bila benda dah terjadi kita menyesal. Dan Betul. bila dah menyesal tu dah tak berguna. So that's why selalunya bila Diana tengok yang kat luar yang masih ada orang tua, selalu dah cakap hargailah diorang. Sebab kita tak tahu bila yang diorang ni akan meninggalkan kita. Seperti apa yang Diana lalui, Diana memang tak expect yang dia akan tinggalkan Diana tu secara mendadak, and then bila Diana tak dekat sana pun. So itu yang buat Diana jadi berkata-kata tau dengan Ya Allah, kenapa kau buat aku macam ni Kenapa kau ambil bapa aku? Kau tahu aku ni tengah melalui proses bercerai, tapi kau ambil bapa aku. Sampai ada satu tahap tu Diana sampai, Ya Allah, kenapa kau jadikan aku macam ni? Apa salah aku dengan kau? Kau tak putus-putus kasih aku ujian. Daripada kau hilangkan mak aku, daripada aku bernikah dan bercerai, dan sekarang kau ambil arwah bapa aku. It's very macam menjadi satu pertanyaan yang agak sukar dia nak jawab. Sampai cakap, kenapa Allah ni tak sayang aku ke? Allah ni benci aku ke? Sampai dia sanggup ambil semua yang aku sayang ni daripada aku. Yang Ana rasa Ustazah boleh kasih penjelasan, Ustazah boleh kasih pencerahan. Dan Ana rasa Ustazah ada kata-kata bila dengar luahan apa yang dilalui oleh Diana. Ustazah, Ana rasa subhanallah, kehilangan syurga. Ya, betul.
Allahu Akbar. Subhanallah, memang betul pun. Saya pun memang ambil tisu sungguh. Patutlah daripada awal Diana, memang daripada awal saya masuk tadi, Diana dah mula menangis, dah mula saya dah nampak tu kan, mata bengkak dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saya tak sangka pula ujian seberat itu yang Diana lalui, diuji daripada usia yang sangat kecil, 7 tahun kan. Ya, secara mengejut ibu tu hilang. Masya Allah. Mudah-mudahan Diana, adik dan juga adik Diana kuat untuk memaafkan ibu, kerana sebesar apapun kesilapan dan kesalahan seorang ibu, kita tidak mampu untuk membalas beratnya sakit menanggung beban mengandung dan sakitnya melahirkan kita. Dan mungkin itu syurga buat kita. Rupanya ada orang dapat syurga Allah bukan melalui jalan berbakti kepada ibu ayah, tetapi melalui jalan memaafkan ibu ayahnya. Masya Allah. Bukannya anak-anak saja, bukan ibu ayah je diuji dengan anak, tapi ramai anak-anak yang diuji dengan ibu ayah. Jadi subhanallah, jika disebutkan oleh Diana tadi, Diana sedang mencari syurga. Mudah-mudahan syurga yang Diana cari Allah berikan bukan melalui jalan ibu, tapi melalui jalan kehilangan ibu. Mungkin kita fikir ibu itulah syurga, ayah itulah syurga. Tetapi Allah nak berikan kita syurga yang sebenar, dengan Allah mengambil syurga yang sementara di dunia ni. Kan ibu tu syurga, ayah pun syurga. Allah nak berikan syurga yang sebenar di akhirat, Allah ambil daripada hidup kita. Subhanallah. Syurga-syurga sementara di dunia ni. Jadi itu pertama berkenaan dengan ibu. Allahu Akbar. Allah lah sebaik-baik yang mengatur kehidupan kita. Dan apa yang Diana ada pada saat ini, contohnya Allah kurniakan anak. Berapa orang yang anak Diana? 3, Ustazah. Allah kurniakan 3 anak buat Diana. Semua sehat kan? Sehat, walafiat, sempurna, bijak. Sayang Diana. Ada ramai wanita di luar sana yang dah berkahwin 20 tahun tidak ada anak. Ada ramai wanita di luar sana yang sangat menginginkan seorang suami, Allah tidak pernah kurniakan. Saat hidup di dunia, nikmat ada suami dan dapat kasih sayang daripada suami. Dan mungkin Diana pernah disayangi suami sebelum diceraikan. Diana mungkin pernah melalui saat-saat bercinta dengan suami. Saat-saat ada seorang lelaki dalam hidup. Masya Allah. Subhanallah. Berkenaan dengan bila Diana tertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa tak sayang aku ke? Kan daripada kecil diambil ibu, kemudian bapa meninggal dalam keadaan yang mengejut, kemudian dalam tempoh yang sama sedang diuji pergolakan rumah tangga. Hanya selang sehari, hanya selang beberapa hari saja kehilangan ayah, kemudian diceraikan oleh seorang suami. Kan, subhanallah, kehilangan suami, kehilangan ibu, kehilangan ayah. Dan jika kita hitung kehilangan yang kita lalui dibandingkan dengan apa yang Allah tak hilangkan daripada hidup kita, maka tuan-puan sekalian, sudah tentu lebih banyak Allah tak tarik nikmat berbanding Allah tarik. Tuan-puan sekalian, saya nak jawab. Mungkin saya tidak mampu memberikan satu jawapan yang boleh menenangkan Diana. Saya nak jawab dengan satu kaedah, bukan kaedah, satu cerita. Ada seorang wanita ni, dia kehilangan banyak perkara, banyaklah ujian dalam hidup dia. Dan ujian tu bertimpa-timpa, dia hilang itu, hilang ini, dan dia juga dikhianati oleh rakan seperniagaannya sehingga dia menanggung beban hutang.
Lebih kurang dalam 4 juta macam tu lah. Dan dia juga dikejar alung, diugut bunuh, diugut macam-macam. Masya Allah. Lalu kan dia usahalah macam-macam dan dia fikir apa? Dia nak minum racun, dia dengan anak-anak, dia nak masukkan racun dalam makanan dan dia nak bunuh diri. Itu je yang dia fikir. Dia kata, Ustazah, saya fikir nak bunuh diri. Sebab saya pergi mana-mana dah tak tenang. Selalu diugut, diancam. Kemudian rumah ditarik, kereta ditarik, hutang berjuta dengan bank. Saya nak selesaikan macam mana, Ustazah, diuji macam-macam lagi lah ceritanya. Dia kata kenapa Allah uji dia begini sedangkan dia jaga solat, dia jaga aurat. Dia tak buat, maksudnya dia tanya, dia tak boleh terima ujian Allah macam ni. Kemudian dia jumpa seorang guru. Seorang tok guru ni, seorang alim ni, Masya Allah. Lalu orang alim ni pun kata, orang alim ni jawab simple je tuan-puan sekalian. Orang alim ni jawab, dia kata, okey, macam ni lah. Bagi biji mata sebelah, dia kata. Bagi biji mata kamu sebelah, korek bagi. Nanti saya jual di pasaran. Dan saya ada juga, toko ni kata nantilah saya pandailah cari. Mungkin ada orang kaya yang dia punya mata dia rosak ke apa. Mungkin dia nak jual, dia nak beli dengan harga 3 juta. Lepas tu macam mana nak bagi tak mata tu? Nak bagi tak mata tu 3 juta. Nanti saya cari boleh tutup hutang. Sebab yang susah hati sekarang pasal hutang kan. Ya. Bagi mata sebelah. Dia pun jawab, Tok Guru, takkan nak bagi mata sebelah? Tak nak. Kenapa? Kenapa tak nak bagi? Bukankah mata tu boleh selesaikan hutang? Kata mata ni lebih bernilai daripada segala-galanya. Lepas tu Tok Guru ni kata, kalaulah Allah boleh bagi mata kamu tu percuma, Allah tak mustahil boleh tolong kamu. Apa sangat dengan duit 3 juta, 4 juta di sisi Allah? Sedangkan mata tu kalau jual tak ada nilai yang boleh letak harga mata. Belum cerita harga lidah. Belum cerita harga telinga, boleh mendengar, mulut dan sebagainya. Lalu masa tu dia tersedar. Ya Allah, betul lah Tok Guru. Masya Allah. Rupanya kita ni tuan-puan sekalian, saat kita diuji oleh Allah, kan Allah tarik apa yang kita sayang, apa yang kita cintai dalam hidup. Sebenarnya lebih banyak masih Allah kekalkan nikmat pada diri kita. Allah masih kekalkan nikmat mata. Ada orang yang saya jumpa baru ni, seorang isteri datang, dia kata, Ustazah, suami saya sakit tiba-tiba dan buta matanya. Ustazah, sekarang suami saya tak boleh melihat apa-apa, kerja pun kena berhenti. Makan, minum semua, anak-anak semua saya uruskan, Ustazah. Kesian suami saya, dah tak boleh tengok apa-apa, dah gelap dah mata dia. Tak tahulah dia sakit apa, Ustazah, tapi menyerang matanya. Masya Allah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya, betul. Ni depan saya ni ada pegawai penyelidik ni kan, Ustazah Aini. Pun dah kematian ibu, dah kematian ayah. Saya juga melalui juga kematian seorang ayah. Kita rindukan ayah kita kan. Tapi bila hitung-hitung, lebih banyak nikmat yang masih Allah kekalkan, Allah belum tarik. Allah tarik nikmat-nikmat yang besar dalam hidup kita untuk Allah gantikan dengan syurganya. Dan kepada Puan Diana dan juga semua para pendengar sekalian yang menempuh ujian yang sama seperti Puan Diana, iaitu menempuh ujian penceraian. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang sebagai wanita, cerai itu berat. Mungkin setengah lelaki, cerai itu biasa. Sebab mudahnya mereka itu beralih arah cinta. Mudahnya mereka itu membina kembali mahligai rumah tangga. Tapi biasanya wanita bukan semudah itu. Lukanya begitu dalam. Masya Allah, Allahu Akbar. Kepada wanita ibu tunggal yang menempuh ujian penceraian, saya ingin menyebutkan kepada kalian, Masya Allah, apabila Allah mengambil seorang yang kita cintai, yang kita sayangi daripada kehidupan kita, ketika itu kita perlu melihat, kita perlu sedar bahawasanya di sekeliling kita masih ramai yang menyayangi kita, melebihi orang yang kita sayang lalu khianati kita. Mungkin selama ini kerana kita buta, kerana kita ini terlalu mencintai dan memperhambakan diri kita kepada seorang lelaki yang bernama suami, sehingga kita ni buta kepada kasih sayang orang lain. Dan saat berlakunya penceraian, cuba tengok sekeliling kita. Kita ada anak yang begitu menyayangi kita. Kita ada kawan-kawan yang sangat tulus menyayangi kita. Kita ada adik-beradik. Kan subhanallah,
Kita ada siapa yang menyayangi kita yang paling utama, tuan-puan sekalian? Allah. Allah yang maha mengasihani, Allah yang maha menyayangi. Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya jauh lebih dalam kepada kita melebihi seorang suami, melebihi cintanya seorang isteri, melebihi cintanya seorang anak. Dan sebab Allah sangat mencintai kita, lalu Allah menguji kita. Ini disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Iza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, jika Allah mencintai seseorang itu, lalu Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan ujian. Faman sabara, dan barang siapa yang sabar, barang siapa yang redha, falahu sabr, maka baginya sabar. Wa man jaza'a falahu jaza', dan barang siapa yang berkeluh kesah, maka baginya keluh kesah. Subhanallah. Tuan-puan, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang perlu memilih untuk sabar dan redha. Kita akan dapat redha Allah, ataupun kita nak berkeluh kesah, lalu kita akan dapatlah keluh kesah, dan kita akan dapat kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan saya nak baca satu lagi hadis Nabi tentang ujian. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Allahu Akbar. Nabi bersabda, ujian sentiasa menimpa orang mukmin. Ini kan Puan Diana tanya, kenapa bertimpa-timpa ujian? Kan kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan suami dan ujian-ujian lain. Kenapa ya Allah engkau benci aku ke? Engkau tak sayang aku ke? Kenapa orang tu elok je ada mak ayah, ada suami, elok je ada anak, elok semua. Tapi aku kenapa ya Allah? Kenapa hanya aku yang kau tumpukan ujian? Kenapa Allah, engkau tak bagi sikit ujian tu kepada orang tu? Kenapa semuanya aku? Allahu Akbar. Dan Nabi jawab, tuan-puan sekalian, ujian sentiasa menimpa orang mukmin pada dirinya dan pada anaknya dan pada hartanya hingga ia bertemu dengan Allah, tidak membawa satu dosa kesalahan pun ke atasnya. Tuan-puan sekalian, itu jawapannya. Kenapa hanya aku? Kenapa itu Nabi jawab, ujian tidak sentiasa dan tidak berhenti menimpa seorang yang beriman pada dirinya sendiri. Kalau tak pada dirinya, terhadap anaknya. Kalau tak terhadap anaknya, terhadap suaminya. Kalau tidak melalui suaminya, melalui hartanya. Sehinggalah ia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa satu dosa dan kesalahan pun. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita terus diperlihatkan Allah rahsia di sebalik ujian, jika Allah buka tabir, kan, hijab, ujian ini Allah bagi ini, ujian ini sebab Allah nak lindung daripada ini, ujian ini sebab Allah nak selamatkan kita pada mudarat ini, sudah tentu kita sentiasa berterima kasih dengan Allah. Sudah tentu kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, rupanya ujian ni dapat ni, rupanya ujian hilang ibu dapat ni. Tapi itu semua menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sedikit jawapan itu boleh memberikan ketenangan tuan-puan sekalian. Tapi saya nak sebut juga, saat saya kehilangan arwah ayah, walaupun ayah dah sakit agak lama, tapi ia dalam situasi yang saya ada kekesalan yang dalam. Saya balik pada malam nisfu Sya'ban, malam tu, dan itulah malam terakhir. 2 malam terakhir saya jumpa arwah ayah. Dan ayah meninggal 3 minggu selepas itu, 10 Ramadan. Lebih kurang 3 minggu selepas itu. Sebulan. Sebab nisfu Sya'ban saya jumpa arwah ayah. Dan masa tu sepatutnya sebelum saya bertolak saya pergi jumpa ayah. Tapi saya tak jumpa ayah di hospital sebab saya kata nanti Ramadan, awal Ramadan nak balik. Lepas tu kan tuan-puan sekalian, saya sebenarnya memang dah nak balik pada hari Khamis. Tapi ada satu jemputan ceramah dan ayah kata, Azma, jangan batalkan ceramah. Jangan, ayah kata, jangan hampakan permintaan orang. Asma, jangan batalkan ceramah sebab nak balik jumpa ayah. Kemudian saya terima ceramah tu. Kan subhanallah, masa tu saya terima ceramah tu.
yang sepatutnya pada hari ceramah tu pada hari Sabtu. Sepatutnya saya balik hari Jumaat. Dah siap-siap nak balik. Tapi saya terima tu, Masya Allah. Dan Jumaat malam ayah saya meninggal. Dan saya tak sempat, maksudnya saya rasa ralat. Macam puan juga, tak sempat jumpa, tak sempat bercakap, tak sempat peluk semua. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Yang saya nak share pada malam nisfu Syakban tu, saya balik mengejut. Saya sampai dekat hospital pukul 3 pagi lebih kurang. Kemudian saya pergi jumpa. Saya bagi salam pada ayah. Kemudian ayah saya terkejut tengok. Ayah saya terkejut tengok. Ayah kata, Asma. Saya kata, ya ayah, Asma. Ayah tak mimpi Asma ni. Saya kata, Asma balik daripada Seremban ke Terengganu? Ya. Lepas tu saya terus cakap dekat ayah saya. Saya kata, ayah, malam ni malam nisfu Syakban. InsyaAllah doa kita makbul. Kita sama-sama minta dengan Allah supaya Allah beri kesembuhan kepada ayah. Ayah saya kanser stage 4. InsyaAllah ayah ya. Mudah-mudahan Allah bagi sembuh. Allah makbulkan doa kita. InsyaAllah. Lepas tu ayah saya jawab. Asma, Allah makbulkan doa kita. Allah dah makbulkan doa kita, Asma. Ayah saya jawab. Malam nisfu Syakban. Memang kita minta dengan Allah supaya ayah sehat. Ayah pun minta perkara yang sama. Daripada ayah saya hanya satu kanser esophagus. Dia pergi kepada kanser paru-paru. Kemudian dia pergi kepada kanser darah. Memang masjid doa, semua orang doakan ayah sehat. Tapi Allah menambahkan lagi sakit ayah. Asma, Allah makbulkan doa kita bukan mengikut yang kita nak, yang saya akan cakap. Tapi Allah makbulkan doa kita mengikut kebijaksanaan Allah. Mak pun nak ayah sehat, Asma nak ayah sehat. Ayah lagi nak sehat, Asma. Tapi kita kena bersangka baik dengan Allah. Lagi kita minta dengan Allah ayah sehat. Lagi Allah bagi ayah sakit. Lepas dah kemo, buat pembedahan, buat itu, buat ini. Bukan berkurang sakit ayah. Kanser ayah semakin dahsyat, semakin bertambah. Keadaan ayah semakin lemah. Kemudian ayah kata, baca Asma. Saya tak ingat ayat surah mana. Tapi saya ingatlah ayat tu. Ayah kata, cuba baca ayat tu Asma. Asma hafal. Saya pun baca. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya Allah. Ayah kata, baca terjemahan Asma. Asma baca, Asma tahu, Asma hafal. Ayah saya pun hafal ayat tu. Saya pun baca. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu benci dan kamu tidak suka itu ia amat baik bagimu. Wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Masya Allah. Ayah kata, memang kita sedih dan kita tak suka ayah sakit. Bertambah-tambah sakit. Doktor kata dah tak ada harapan. Tapi Asma kata yakin ini yang terbaik untuk ayah, untuk Asma dan untuk semua. Dan memang kita semua nak ayah sehat. Tapi Asma, kita kena bersangka baik dengan Allah. Mungkin kalau ayah sehat, ia tidak baik untuk ayah. Dia tidak baik untuk Asma dan tidak baik untuk semua orang. Masya Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa. Asma tahu ke apa yang nak berlaku lepas ni? Asma tahu ke apa yang nak berlaku esok? Asma tahu ke apa yang nak berlaku lusa? Tak ayah, tak. Jadi kita ni tak tahu apa-apa Asma. Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku akan datang. Allah Maha mengetahui. Jadi sebagai hamba selalu bersangka baik dengan Allah. Kalau tadi kan Puan Diana cakap, kenapa? Allah tutup hijab. Allah tak tunjuk
Dan jawapan kenapa itu akan terjawab di mana? Di syurga. InsyaAllah kita semua akan masuk syurga Allah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saat kita di syurga itu, kita bertemu semula orang kita sayang. Ibu, ayah. Siapa yang kehilangan suami di dunia lalu dia sabar, Allah akan ganti dengan suami yang sempurna di syurga. Siapa yang tak pernah bernikah saat hidup, dia akan dikurniakan pasangan di syurga. Apa-apa yang kita tidak dapat di dunia, tuan-puan sekalian, Allah akan beri di syurga. Dengan syarat kita sabar dan redha. Apa yang Allah tarik daripada kita di dunia, Allah akan pulangkan kembali di syurga. Kesimpulan pada malam ini, tuan-puan sekalian, ini kesimpulan dan penutup. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, apapun ujian yang kita tempuh saat hidup di dunia, lalu kita terduduk, bangun dan bangkitlah dengan zikrullah. Bangun dan bangkit dan bertautlah dengan tautan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh beri kita bahagia sekejap. Manusia boleh bagi kita kekuatan dengan kata-kata sabarlah, tenanglah. Tetapi hakikat sebenar kekuatan yang ada di dalam jiwa kita adalah datangnya daripada Allah yang qawi, yang maha kuat, yang memberikan kekuatan pada jiwa. Allah yang mukmin, yang maha menenangkan. Allah berikan rasa tenang. Allah yang salam, yang maha sejahtera, memberikan kita kesejahteraan dan keselamatan. Allah yang Rahman, yang Rahim, maha pengasih, memberikan kita rasa disayangi dan dikasihi. Allah yang Hafiz, yang Muhaimin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi hidup kita. Allah yang Wali, yang Wakil, Allah yang maha memelihara dan menjaga kita, tuan-puan sekalian. Jika dikumpulkan seluruh kasih sayang manusia untuk kita, tidak akan mampu menyaingi kasih sayang Allah terhadap kita. Kalaupun ada seorang manusia yang sangat menjaga, protektif kan pada kita, ibu kita, ayah kita sangat jaga, tidak akan mampu mengatasi jagaan Allah terhadap kita, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tidak ada yang lebih menyayangi kita melainkan pencipta kita. Dan bersangka baiklah Allah tidak pernah menzalimi. Walaupun ada sesuatu yang buruk berlaku pada kita dan seolahnya Allah izinkan perkara itu berlaku. Bukan kerana Allah nak sakiti kita, tetapi Allah nak bersihkan kita. Allah nak bagi kepada kita bukan bahagian dunia. Allah nak berikan kepada kita bahagian akhirat. Masya Allah. Sebab itu kita nampak orang kafir kadang-kadang dapat apa yang dia nak dapat, tetapi dia tidak dapat bahagian akhirat. Dan mudah-mudahan tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar, kita semua akan berkumpul di syurga Allah. Tiada lagi sedih, tiada lagi duka cita, tiada perpisahan, tiada lagi sakit. Itulah tempat kembali yang sebaik-baiknya untuk kita. Bertahanlah, hidup bertuhan dalam ujian, kerana Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam senang ataupun susah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Allahu Akbar. Saya sudahi dengan satu doa, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik dan jauhilah kami daripada kematian yang buruk. Berikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Kami takut hadapi saat mati, ya Allah, saat nyawa ditarik daripada tubuh badan kami. Kami takut, ya Allah, saat kami meninggalkan dunia ini, kami masih belum selesai urusan-urusan kami. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba-Mu, ya Allah, kami takut kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan kami belum menyelesaikan urusan-urusan kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami bersiap sedia untuk hadapi kematian. Ya Allah, jika kami benar-benar yakin dan percaya mati itu bila-bila masa, kami tidak sempat untuk melayan rasa sedih, rasa duka cita terhadap ujian-Mu. Kami tidak sempat untuk meratapi ujian-Mu kerana sibuk buat persiapan untuk hadapi kematian sendiri. Ya Allah, berilah kami rasa takut untuk hadapi kematian, lalu kami bersedia. Berilah kami rasa takut untuk menghadapi neraka-Mu, lalu kami meninggalkan segala larangan dan maksiat-Mu. Ya Allah, berilah kami rasa cinta dan rasa keinginan yang kuat untuk syurga-Mu, sehingga kami kuat untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, benar ya Allah. Jika kami betul-betul yakin hakikat mati itu bila-bila masa,
Kami tidak sempat untuk terlalu lama bersedih akan ujian-Mu, kerana hakikat menghadapi kematian sendiri adalah satu perkara yang jauh lebih besar daripada segala ujian-Mu, segala musibah yang Kau turunkan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sebaik-baik, iaitu mereka yang melakukan persiapan untuk menghadapi kematian, perpindahan ke alam yang lain. Ya Allah, ya Jami'ah, Maha mengumpul dan menemukan, dan Engkau jugalah yang memisahkan kami di dunia dengan orang yang kami sayang. Satukanlah kami semua di syurga-Mu, ya Allah. Satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami, ya Allah, dengan para sahabat, dengan orang-orang yang saleh, ya Allah. Ya Allah, buat mereka yang telah pergi, ibu ayah kami, siapapun, ya Allah, yang telah meninggalkan dunia ini, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka salah satu taman syurga-Mu, ya Allah. Jauhlah mereka daripada azab kubur, himpitan kubur, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah pertemuan yang indah dengan ibu bapa kami, ya Allah, yang telah pergi. Dan kami mampu mencium kembali tangan mereka, peluk tubuh badan mereka, cium pipi mereka, ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu, ya Allah. Satukanlah kami di syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah kami hidayah. Berikanlah kami taufik, kekuatan untuk mengikuti hidayah, ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Kami tutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Kami jaga solat, kami jaga pergaulan, kami jaga rezeki kami agar barakah. Bantu kami untuk taat segala perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Kami ingin mati husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, temukan kami dengan Ramadan ini, ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang lebih dekat dengan-Mu, lebih taat kepada-Mu, ya Allah. Lebih mencintai-Mu daripada dunia-Mu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati kami ini begitu kotor. Sucikanlah, ya Allah, untuk menghadapi Ramadan ini, ya Allah. Jaga lidah kami daripada berkata buruk tentang orang lain, ya Allah. Jaga hati, fikiran kami daripada bersangka buruk kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada kali ini, ya Allah, Ramadan yang penuh dengan keberkatan rahmat-Mu untuk kami, pengampunan-Mu untuk kami, ya Allah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Meningkatkan air mata, sampaikan meditasi cara meningkatkan air mata saja. Dan ketika sendiri Ana harap Ana doakan semoga tak dan semoga perkongsian kata-kata membantu anda menguatkan lagi. InsyaAllah. Amin. 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 Subhanallah. Amin. Ustazah, dengan itu juga Ana ucapkan terima kasih kepada Ustazah kerana sudi menerima lamaran Ana bersama-sama dengan Ana di program live Ana ini. Terima kasih sangat. Sama. Terima kasih. Subhanallah. Maju dan juga Amin. sihat. Amin. Amin. Selamat menjalani ibadah puasa. Amin. Dengan benar ya. Ini baik didoakan. Dan Ustazah, kita meninggalkan live ini Ustazah, Ana ingin berkongsi satu ayat dari kutip daripada surah Al-Baqarah ayat 123 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Amin. Betul. Kita semua Saya. wanita ataupun bidadari yang suka bangkitlah dan kuatlah dengan yakin kerana Ustazah tadi kata kebaikan dan syurga menanti anda semua. Amin. Subhanallah. Terima kasih. Subhanallah. Jumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi